Okey, itulah dia kegembiraan apabila terhasilnya buku peluang kedua ini. Ada YouTube channel Ada. Apa YouTube dia? Izzat Daniel. Izzat Daniel. Jadi je nama saya. Andy Geni ke dia akan keluar. Dia akan keluar lah. Memang muka Izzat Daniel je lah yang paling famous untuk pelajar Andy Geni. Pelajar lain belum ada famous lagi? Dah ada dah seorang. Dah ada seorang juga? Dah ada saingan lah jawabnya ya. Okey, jadi Izzat, buku-buku ini setakat ini dah berapa naskah yang terjual ataupun dikeluarkan? Dan berapa harganya? Mungkin boleh dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita. Okey, baik. Rezeki Allah, saya pun tak sangka. Pada 2 minggu awal keluaran, saya buat keluaran 3,000 naskah. 3,000 naskah. Dan 2 minggu keluaran, saya pun tak sangka dah 1,000 lebih, 1,500 terjual. Jadi ada 1,500 lagi balance. 1,500 ni insya-Allah saya akan masukkan ke sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Itu yang saya sedang usahakan. Di Popular dah ada, boleh dapatkan di seluruh Malaysia kan. Jadi insya-Allah saya usahakan 2 tempat yang saya nak masukkan, dan satu dalam institusi penjara, satu lagi di sekolah-sekolah insya-Allah. Jadi ada lagi sikit balance, insya-Allah kalau nak dapatkan boleh dapatkan lagi. Okey, kalau nak dapatkan, boleh dapatkan dengan segera melalui Instagram ataupun Karang Craft Karang Popular ke. Popular pun ada. Okey. Baik, sebelum kita meneruskan lebih lanjut, mungkin ada soalan-soalan yang ingin diajukan oleh penonton-penonton kita di dalam auditorium. Dipersilakan. Ada daripada sekolah teknik, daripada UiTM, high school. Tanya sendiri pengalaman, tak kisah. Boleh kita open soalan. Jangan malu-malu. Jangan malu. Inilah peluang anda nak tahu kisah sebenar tentang kehidupan di Andy Geni dan juga buku yang terdapat di dalam peluang kedua ini. Apakah ceritanya? Ada soalan daripada Tafiz. Okey, silakan puan. Terima kasih. Untuk seseorang nak melakukan perubahan, 10% daripada kata-kata nasihat. Saya ambil daripada pengalaman hidup saya. Dulu waktu dalam lock up, saya hampir nak bunuh diri. Nak lari dah confirm tak boleh, kan? Jadi saya ambil 10% ni kata nasihat ni. Allah hantar seorang anggota polis di mana saya jadikan kata-kata dia tu sebagai penutup buku saya. Daripada Corporal Razif. Saya ingat sekali tu je. Dia sembang kosong, tapi ada satu perkataan yang lekat dalam jiwa saya. Lekat sampai ke hari ni, sampai ke hari ni saya bawa kata-kata. Dia cakap, ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Daripada Corporal Razif Hamzah 161536, nombor intik di dalam anggota polis. Sebab tu saya jadikan 10% daripada kata-kata nasihat, 20% daripada sokongan masyarakat, 20% lagi daripada sokongan keluarga. Keluarga merupakan tulang belakang untuk seseorang nak berubah. Kalau ada keluarga kita ataupun anak beranak kita yang masuk ke institusi penjara, tak dapat datang melawat, cukup dengan hantar surat. Hantar surat pun dah rasa macam semangat. Ada satu sokongan. Dia sistem sokongan panggil satu surat. Kalau dapat melawat tu lagi bersemangat. Sebab apa yang kami tertunggu-tunggu sangat waktu kat dalam penjara adalah keluarga. Keluarga je yang kami paling tunggu. Setiap hari Sabtu dan Ahad kami sentiasa nak tunggu nombor. Macam nombor banduan kan. Nak tunggu nombor kami dipanggil. Dapat jumpa keluarga itu menjadi satu pembakar semangat lah. Sebab apa terjadinya banduan berulang. Banduan berulang ramai. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, masuk penjara, keluar, masuk penjara. Sebab dia dah tak ada keluarga. Keluarga dah buang. Bagi saya, keluarga saya Alhamdulillah sangat memberi sokongan padu lah. Apa yang saya buat, dia sentiasa sokong. Daripada Andy Geni, okey saya nak cerita lah macam mana sokongan keluarga saya waktu dekat dalam Andy Geni. Pada awal kemasukan saya, 6 bulan tempoh saya dekat Andy Geni tu, keluarga tak datang melawat. Sepatut 2 minggu tu dah ada. Dalam waktu tu saya dah fikir, keluarga ni buang saya dah ke? Waktu tu saya dah kahwin, saya dah ada anak seorang. Saya dah ada anak seorang. Jadi waktu 6 bulan saya memang rindu anak saya memang rindu mak saya lah. 6 bulan tu saya memang pernah marah dekat Tuhan lah. Kenapalah Tuhan tangkap saya, hantar ke sini. Saya marah dekat Tuhan. Saya waktu tu 6 bulan pun saya semayang pun wayang. Waktu tu duduk dekat dalam diri ni, semayang untuk cukup syarat. Cukup syarat. Ada satu hari saya duduk dekat jerijak, dekat besi penjara, saya menghadap ke laut, Selat Melaka kan, dekat pantai Teluk Mas tu kan. Saya tak berdoa. Saya minta dekat Tuhan. Minta bukan minta dekat Tuhan. Tak ada angkat tangan ke apa, duduk aja minta lah keluarga datang macam tu.
dalam masa saya tengah marah dekat Tuhan, Tuhan masih dengar saya punya permintaan. Allah hadirkan keluarga saya. Tapi waktu tu bukan mak ayah saya yang datang. Waktu tu bekas isteri saya. Tu pun dah jadi satu semangat. Lepas tu ada hari dia tak dapat datang, dia hantar surat. Dia hantar surat, kadang-kadang dia call. Itu sistem sokongan yang keluarga bagi pada saya. Jadi bila mana keluarga, penghuni sentiasa dilawat, dia akan jadi macam diri dia dihargai. Sebenarnya penagih-penagih dadah ni, dia nak attention je sebenarnya, nakkan perhatian. Dia nak perhatian daripada mak ayah. Tu je sebenarnya. Dia nak, kadang-kadang nak dimarah pun ada. Macam tu. Jadi macam itulah sistem sokongan. Itu kalau daripada pihak ahli keluarga sendiri. Jadi Ya. macam mana yang Puan punya persoalan, masyarakat setempat, apabila Izzat keluar, bagaimana penerimaan masyarakat setempat? Izzat pulang ke Pahang ke atau Terengganu? Okey, ke Pahang. Ke Pahang, okey. Macam mana penerimaan masyarakat? Okey. Kalau dulu saya, orang kata cukup degil lah. Saya antara, waktu generasi saya tu, saya antara orang yang paling degil kat kampung. Kalau saya balik kampung, pasti orang kampung dah sakit kepala. Pasti ada rumah dah kena pecah ni kan. Orang kampung mesti sakit kepala dah. Bila rumah kena pecah, walaupun saya tak buat saya yang menjadi target dia orang. Waktu tu. Jadi bila bebas daripada hari gini tu, memula masyarakat sebenarnya dia overthinking je sebenarnya. Perasaan je yang rasa orang tak sokong kita, orang tak suka kita. Tapi tak ada pun orang datang mengata depan muka, bantuan. Tak ada pun depan muka orang. Sebenarnya dengan perasaan. Jadi waktu tu saya rasa macam orang lari pada saya, orang tak berkawan dengan saya kan. Perasaan saya je waktu tu. Hari demi hari saya buat satu benda, satu pencapaian, saya ubah diri saya. Saya yang dulunya dibenci oleh masyarakat kampung, pada tahun 2020 sampai ke awal penggan ni, saya dilantik menjadi ketua belia Majlis Belia Fedah Malaysia di kampung saya sendiri. Jadi itu satu, orang kata satu penghargaan lah daripada orang yang tak suka. Orang kampung tak suka. Tapi bila mana saya balik ke kampung, orang selalu orang tua-tua yang mana dulunya cukup marah dengan saya, sekarang pun dah baik dengan saya, dah jadikan saya sebagai rakan mereka. Jadi persepsi masyarakat ada yang baik, ada yang tak baik. Okey, jawab soalan Puan. Okey. Ada soalan lain daripada penonton kita? Untuk menanyakan adik-adik kita? Boleh tanya soalan apa-apa, tak kisah. Dah makan ke? Tadi jalan jam ke? So waktu pegawai hari ni bagi ceramah bukan main banyak soalan korang tanya ya. Ini ada kisah sebenar. Tanya sendiri pengalaman. Ada daripada adik-adik kita di belakang ingin bertanyakan? Nombor telefon ke? Tak boleh lah kan? Ada? Okey, kalau ada boleh tanyakan. Okey. Selamat datang kepada rakan-rakan kita yang baru saja tiba. Jadi Ijat, kita akan tamatkan kita punya sesi ni lebih kurang 10.30 minit pagi, kerana kita akan teruskan dengan majlis perasmian. Jadi di akhir-akhir ni lah Ijat mungkin boleh bagi Ijat Boleh. atau ada nama lagi glamour? Bagi Ijat lah. Bagi Ijat lah. Okey, bagi Ijat. Okey Ijat. Panggil sayang kan tak kena. Alamak, Okey Ijat, mungkin ada sedikit pesanan untuk adik-adik kita di sini dan juga yang sedang menyaksikan kita secara live. Pesanan untuk mereka, apakah pesanan untuk Ijat untuk mereka di luar sana? Okey, saya bukan berpesan untuk yang kat depan saya saja. Saya sentiasa pun berpesan pada diri saya sendiri. Di waktu kita diberi peluang untuk hidup di alam pelajaran ni, tuntutlah ilmu selama mana kita mampu. Sebab ilmu yang kita dapat dekat sekolah, kita susah nak dapat kat luar. Memang orang kata ijazah terbaik datang daripada jalanan. Tapi ada ke yang cikgu ajar dekat tepi jalan? Tak ada kan? Jadi yang maksud dekat situ, kita ijazah yang terbaik datang daripada jalanan daripada pengalaman orang lah. Jadi ilmu yang mana cikgu ajar dekat sekolah ni, ambil betul-betul, belajar betul-betul, tengok cikgu ajar. Kita letakkan dia, kalau dalam kelas kita tu ada orang yang malas nak belajar, kita biarkan dia. Kita target pasal matlamat. Hidup kita ni perlu ada matlamat.
Kalau kita tak ada matlamat, ibarat kita menembak tanpa sasaran. Kita tak tahu pun apa yang kita nak tuju. Kita hidup, kita mati. Itu je kalau kita ada matlamat. Jadi bila kita ada matlamat, kita tahu apa benda yang kita nak, apa benda yang kita nak dapatkan dalam kehidupan. Jadi bila mana dapat belajar, belajarlah sebaik mungkin. Sebab lepas pada alam pembelajaran ni, kita dah tak rasa zaman persekolahan ni. Kita dah takkan rasa vibe sekolah, kita akan rasa vibe lain pula. Jadi dapat peluang belajar, belajar betul-betul. Buat yang terbaik. Sentiasa letakkan matlamat. Macam saya, apa yang saya buat dulu waktu saya belajar, saya tulis pada satu kertas, saya target pada peperiksaan kali ini berapa saya nak. Saya nak berapa A. Jadi saya letakkan dalam, kita letaklah lebih. Kita letak lebih, usaha kita pasti kena lebih. Kalau kita nak lebih daripada orang, kita kena usaha lebih. Letak, contoh saya dapat 6A, letak 6A, kalau tak dapat 6A pun dapat 5A. Sebab kita usaha, kita setiap berusaha. Jadi usaha ni sangat penting dalam pelajaran, dalam kita belajar. Kalau kita, contohlah, kita nak jadi pemain bola. Kita nak jadi pemain bola, tapi kalau kita duduk atas tilam, duduk kat rumah, boleh tak jadi pemain bola? Tak boleh kan? Mesti kita kena cari jalan untuk kita nak dapatkan sebagai seorang player bola tu. Jadi masukkan strategi dalam kehidupan. Bagaimana kita nak belajar. Okey, saya kongsikan tips cara saya belajar lah. Saya sentiasa letak subjek-subjek menghafal pada waktu pagi. Bangun je pagi, saya letak subjek menghafal. Contohnya kalau nak hafal, jangan hafal satu buku. Buku sejarah tu hafal satu buku, matilah kita. Kalau sejarah, kita hafal fakta. Fakta sejarah. Kalau sains, kita hafal teori. Kalau pendidikan Islam, kita hafal lah. Biasa kalau pendidikan Islam, dia akan bagi buku kuning. Ada lagi buku kuning ke syllabus baru dah. Buku baru kan. Kalau novel, apa? Pantai Kasih. Pantai Kasih lagi. Sekarang saya masih ingat lagi cerita Pantai Kasih. Saya hafal buku Pantai Kasih tu. Jadi letak subjek menghafal pada waktu pagi. Lepas tu, pada waktu petang, kita buat latihan. Kita buat latihan. Latihan ni contoh-contoh subjek yang kena buat latihan. Matematik, bahasa Melayu, BM pun salah satu subjek yang buat latihan. Sains, teori kita kena hafal, latihan pun kena juga. Okey, lepas tu pada waktu malam, sebelum saya tidur, saya buat manzil. Orang panggil manzil lah. Manzil ni, kita ingat balik apa yang kita hafal pada waktu pagi tadi. Jadi, ingat balik. Kita buat macam tu strategi saya untuk dalam pelajaran ni. Saya buat satu jadual lah. Kalau orang lain cakap, orang lain memalukan, saya pernah dimalukan sebab saya buat jadual. Saya pernah dimalukan. Saya, kalau dekat negeri ni, pegawai lantik saya untuk jaga junior-junior. Saya jaga budak-budak baru dekat negeri ni. Contohnya budak-budak yang masuk ke tingkatan 4 sekolah negeri, saya jaga mereka. Saya antara form 5 yang jagalah. Jadi apa yang saya buat untuk diorang, yang diorang ingat saya sampai sekarang, saya buat satu sistem di mana tak pernah ada lagi. Saya buat sistem study group. Study group dekat dorm tu saya buat. Saya buat yang mana orang kata tak pernah ada lagi dekat negeri ni, saya yang buat. Jadi pegawai-pegawai itulah jasa saya, yang mana pegawai ingat saya sampai ke hari ni. Jadi satu pesanan lah, sikit pesanan untuk diri saya juga. Okey, saya sentiasa berpegang dengan satu kata-kata. Ke mana-mana sahaja saya pergi, saya akan pegang kata-kata ni. Jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa hadapan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha perlu diteruskan. Tiada benda bulat yang datang bergolek, tiada benda nipis yang datang melayang. Semua je dengan usaha. Bila kita usaha dan terus usaha, insya-Allah Allah akan hadirkan kejayaan untuk kita. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih. Mungkin kita berikan tepukan sedikit untuk Saudara Izzat Daniel yang turut berkongsi berkenaan kehidupan beliau sendiri dan juga tentang buku yang telah pun beliau hasilkan, iaitu Peluang Kedua. Jadi sekiranya ada di kalangan anda yang ingin mendapatkan buku tersebut, boleh berjumpa terus dengan Saudara Izzat selepas ini, ataupun boleh melalui Instagram, ataupun boleh pergi ke Popular. Kalau siapa yang follow dia di Instagram pada hari ini, dia akan follow back. Dan akan dapat follow me punya brand. Okey dah. Dia juga cakap jumpa kat sini Okey, kalau nak bergambar lepas ni boleh untuk supaya kenang-kenangan. Okey, terima kasih kepada Saudara Izzat Daniel.
di atas sudi untuk bersama dengan kita pada hari ini dari program Bola Bicara Buku Peluang Kedua, dan sudi untuk berkongsi dengan para penonton kita berkenaan dengan kehidupan Izzat dan juga buku yang beliau hasilkan pada hari ini. Jadi setakat ini saja program Bola Bicara Buku bagi tahun 2023 bersama program Jom Baca Bersama untuk 10 minit. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton yang bersama dengan kita pada hari ini daripada Sekolah Tahfiz Al-Abqari. Betul? Oh, dia angguk serentak je. Daripada high school, daripada Sekolah Teknik Melaka, daripada UiTM, daripada UTM, dan semuanya lah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk bersama dengan kami pada hari ini. Dan setakat itu saja, kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai tanda penghargaan, saya ingin mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Aizamuddin bin Muhammad Idris, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, untuk naik ke pentas bagi menyampaikan sedikit penghargaan kepada saudara Izzat Daniel pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sekali lagi kita berikan tepukan untuk ahli panel kita. Peluang kedua untuk anda bertanya dah habis. Saya ada peluang lagi untuk bertanya. Terima kasih kepada Encik Aizam.